Okay, so Assalamualaikum. Kita sambung lagi kelas kita. Hari ni kita nak masuk subtopik ikatan hidrogen. Sebelum ni kita dah belajar ikatan ion, ikatan kovalen. So ini adalah ikatan hidrogen. So pastikan di akhir kelas nanti awak dapat menjelaskan dengan contoh pembentukan ikatan hidrogen dan menerangkan kesan ikatan hidrogen ke atas sifat fizik suatu bahan. Okey, so pernah tak terfikir kenapa iceberg yang berat beribu tan tu, iceberg yang Titanic langgar kan, yang kapal Titanic langgar dan tenggelam tu. Dan iceberg ni berat dia beribu-ribu tan tapi boleh terapung di permukaan laut. Okey, ini sebenarnya disebabkan oleh ketumpatan ais. Okey, ketumpatan ais adalah lebih rendah berbanding air. Dan mengapa air lebih tumpat berbanding ais? So bagi menjawab persoalan ini, kita akan belajar konsep ikatan hidrogen. So bila disebut hidrogen, awak kena ingat atom hidrogen. Okey, so apakah itu ikatan hidrogen? So dia kata ikatan hidrogen adalah daya tarikan antara atom hidrogen yang mempunyai ikatan dengan atom yang tinggi keelektronegatifan dia. Okey, iaitu nitrogen, oksigen atau fluorin dengan atom nitrogen, oksigen atau fluorin dalam molekul yang lain. Okey, contohnya molekul air boleh membentuk ikatan hidrogen dengan molekul air. Okey, tapi sebelum tu kita tengok balik apa itu yang disebut sebagai keelektronegatifan. Okey, keelektronegatifan adalah kecenderungan, okey, kecenderungan ataupun kita panggil ability apa? Kecenderungan lah tu. Okey, kecenderungan suatu atom untuk menerima elektron ataupun menarik elektron, untuk mencapai susunan elektron yang stabil. Dan dia akan membentuk ion negatif. Akan membentuk ion negatif. Membentuk ion negatif. So dalam jadual berkala unsur kita adalah atom-atom yang terletak di sebelah kanan. Contohnya kat sini kita ada nitrogen, oksigen dan juga fluorin. So kita teruskan. Ini definisinya. Definisi bagi ikatan hidrogen. So interaksi ataupun daya tarikan antara atom hidrogen dengan atom yang mempunyai keelektronegatifan yang tinggi. So ciri-ciri ikatan dia sebenarnya adalah ikatan antara molekul melibatkan atom hidrogen dalam satu molekul dengan atom fluorin, oksigen atau nitrogen daripada molekul yang lain. Kita tengok contoh yang molekul air tadi. So kita tahu air adalah H2O. Ada air adalah H terikat dengan O, terikat dengan H. Kita dah belajar dalam subtopik sebelum ini, apabila atom-atom bukan logam bergabung antara satu sama lain, ini adalah ikatan, kita panggil sebagai ikatan kovalen. Ikatan kovalen. Ini antara atom hidrogen, oksigen dan hidrogen. Tapi ikatan hidrogen ni dia kata ikatan antara atom hidrogen dengan atom yang lebih elektronegatif tapi dalam molekul yang lain. Contohnya kalau saya ada dua molekul air. Saya ada lagi satu kat sini, saya ada HOH. Ikatan hidrogen tu yang mana? Ikatan hidrogen antara atom hidrogen dengan atom oksigen dalam molekul air yang kedua. Contoh yang ni So kita tengok gambar rajah ni. Dia kata ikatan hidrogen terbentuk antara molekul air. So atom oksigen bercas paruh negatif. Negatif ni maksudnya dia lebih cenderung menarik elektron lah dan membentuk yang negatif. So hidrogen ni dia lebih positif. So kita letak sebagai ni sebenarnya macam delta lah. Delta. Ikatan hidrogen terbentuk antara atom hidrogen. Contoh ini molekul pertama, ini molekul kedua. Ikatan hidrogen antara hidrogen dengan atom oksigen pada molekul kedua. Oksigen ni dia lebih kita panggil sebagai keelektronegatifan yang lebih tinggi. Kalau sini ada molekul air ketiga, atom hidrogen pada molekul kedua dengan oksigen pada molekul ketiga. Sama juga yang ni lah, yang ni molekul keempat. So setiap ni akan membuat ikatan
hidrogen. Okey, kalau yang kita panggil covalent tadi di dalam air. Di dalam air tu ada H, ada O, ada H. Ini adalah ikatan covalent. Tapi antara molekul dengan molekul yang lain still juga ada ikatan covalent. Okey, contohnya ini H2O. Okey, ini H2O. Okey, antara molekul ni still ada ikatan covalent. Ikatan covalent. Tapi antara hidrogen dengan oksigen pun ada ikatan baru, kita panggil sebagai ikatan hidrogen. Okey, so maksudnya kita akan ada dua lah. Satu ikatan covalent yang lemah, satu lagi kita ada ikatan hidrogen, iaitu antara atom hidrogen dengan atom oksigen atau fluorine ataupun nitrogen pada molekul yang lain. Okey, so awak boleh buka video ni pada pautan ni, tengok, boleh kita boleh tengok video tentang ikatan hidrogen. Okey, contoh 2, ikatan hidrogen dengan molekul lain seperti hidrogen fluorida. Okey, sebenarnya hidrogen terikat dengan fluorine, ini adalah ikatan, kita panggil sebagai ikatan covalent. Okey, ini dalam satu molekul yang sama. Okey, tapi kalau dengan molekul yang lain, hidrogen dengan fluorine ni ada juga ikatan. Okey, hidrogen dengan fluorine ni ada ikatan yang kita panggil sebagai ikatan hidrogen. Okey, fluorine dengan hidrogen pada molekul yang berasingan. Okey, sama juga yang ini. Okey, tapi sebenarnya kalau kita nak perhatikan, antara molekul yang pertama dengan molekul kedua dengan molekul ketiga masih lagi ada ikatan covalent. Okey, ini molekul dengan molekul. Tapi spesifik antara hidrogen dengan fluorine, atom yang molekul yang berbeza ni ada ikatan hidrogen. Okey, so ada ikatan covalent, ada ikatan hidrogen. Alright, so boleh juga rujuk pada video yang ini. So dia kata kat sini, atom fluorine bercas separuh negatif kerana lebih elektronegatif. Maksudnya dia lebih mudah nak tarik elektron. Manakala hidrogen separuh positif tertarik kepada fluorine yang bercas separuh negatif. Maksudnya negatif pada molekul pertama, ini molekul pertama, dengan yang positif pada molekul kedua, dia akan tertarik lah. Okey, tapi dia mesti pada hidrogen dengan atom yang lebih elektronegatif, baru dia buat ikatan hidrogen. Alright, so apakah lagi fungsi ikatan hidrogen ni dalam kehidupan harian kita? Okey, contohnya kalau kita nak menyelak helaian kertas, biasa kalau tangan kita kering, kita nak selak kertas ke buku kan, tak boleh nak melekat, tak boleh nak alihkan. Jadi untuk menyelak helaian kertas lebih mudah, biasanya kita akan basahkan hujung jari. Awak kadang-kadang awak jilat kan jari awak kan, kita nak selak kertas. Okey, tapi sebenarnya kalau kita basahkan jari, okey, dia kata kertas mengandungi selulosa yang merupakan molekul polar. Polar ni maksudnya yang dia ada positif dengan negatif tu lah. Okey, dia berpolar, kita panggil ada tarikan. Ikatan hidrogen terbentuk apabila atom hidrogen, atom hidrogen yang bercas separuh positif di dalam air, atom hidrogen dalam air tertarik kepada oksigen yang bercas negatif dalam selulosa. So apabila hujung jari basah, terdapat ikatan hidrogen antara molekul air dengan selulosa, menyebabkan kertas lebih mudah diselak. So inilah contoh dia. Sekejap, saya tukar ni. Okey, ni nampak. Okey, ini selulosa. Selulosa ni dia ada O dengan H. Okey, selulosa ni dia ada O dengan H lah kat sini. Okey, ini selulosa. Kemudian hidrogen daripada air, okey, ion, bukan, hidrogen daripada air, oh warna dia tak cantik pula. Kejap ni. Okey, hidrogen daripada air ni akan tertarik kepada oksigen pada selulosa. Okey, oksigen pada air, hidrogen pada air dan juga oksigen pada selulosa. Mana-mana satulah, sebab dua-dua ada hidrogen dengan oksigen. Kalau macam ni hidrogen daripada air, oksigen selulosa. Kalau yang ni oksigen daripada air dengan hidrogen punya selulosa. Asalkan dia ada hidrogen dan atom yang lebih elektronegatif, dia boleh tertarik dengan ikatan hidrogen. Okey, ini contoh pertama. Contoh kedua, rambut basah. Okey, rambut kalau basah dia melekit kan. So dia kata rambut basah melekit berbanding rambut kering. Okey, kenapa rambut basah lebih melekit pada rambut kering? Kata lapisan luar rambut mengandungi keratin yang merupakan molekul polar. Polar yang tadi saya sebut, dia ada positif dan negatif. So ikatan hidrogen terbentuk apabila atom hidrogen yang bercas separuh positif dalam air tertarik kepada oksigen yang bercas separuh negatif dalam keratin.
Okay, apabila rambut basah terdapat ikatan hidrogen yang terbentuk antara molekul air dengan molekul keratin menyebabkan, sorry yang ini sebab dia copy paste je, ni bukan dalam kertas, dalam keratin. Okay, dalam keratin. Okay, menyebabkan rambut melekit. Okay, apabila rambut kering tiada ikatan hidrogen antara molekul dengan keratin. So bila tak ada ikatan hidrogen antara molekul air dengan keratin, waktu rambut kita kering, maksudnya rambut tidak melekit. Okey, itu adalah penerangan pada ikatan hidrogen. Okey, sekarang kita nak tengok kesan ikatan hidrogen pada ke atas sifat fizik. Okey, so contohnya takat didih bagi etanol dan juga propana. Okey, kita tengok dekat sini. Etanol mengandungi daya tarikan van der Waals yang lemah antara molekul-molekul etanol. Okay, kalau saya lukis etanol, okay, contoh saya lukis ini adalah etanol. Etanol ni, contoh ini ada satu etanol C2H5OH. Okay, ini satu molekul etanol. Okay, C2H5OH. Ini molekul etanol kedua. So, antara molekul etanol ni ada daya tarikan yang kita panggil sebagai daya tarikan van der Waals. Okey, daya tarikan van der Waals. So ini ada daya tarikan lah. Okey, tak kira lah pada mana-mana pun, tapi ini ada daya tarikan. Kita panggil sebagai daya tarikan van der Waals. Okey, daya tarikan van der Waals. Okey, dan dalam pada masa yang sama, etanol ni ada daya tarikan hidrogen. Okey, ada ikatan hidrogen yang kuat. Okey, van der Waals ni dia lemah. Okay, van der Waals lemah tapi ikatan hidrogen ni dia lebih kuat. Okay, ini kita panggil ikatan van der Waals. Okay, tapi kita dah tahu hidrogen dengan oksigen ada daya tarikan yang kuat. Oh, sorry, contoh saya lukis satu lagi. Etanol kat sini. C2H5OH. Ini molekul ketiga. Okay, antara hidrogen dengan oksigen ada daya tarikan juga. Okey, hidrogen yang ini dengan oksigen yang ini. So ini ada ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen. Okey, hidrogen ni daya tarikan dia agak kuat berbanding van der Waals dia lemah. Okey, bila dari daya tarikan yang kuat, kat sini lebih banyak haba diperlukan untuk mengatasi daya tarikan van der Waals dan juga memutuskan ikatan hidrogen. So ada dua ikatan, jadi kena putuskan dua-dua, barulah suatu bahan tu berubah daripada pepejal kepada cecair, cecair kepada gas. Oleh itu dia kata takat didih etanol lebih tinggi berbanding propana. Okay, ini propana, mengandungi saiz dan jizim molekul relatif yang hampir sama. Kenapa propana tak ada daya tarikan hidrogen? Okay, kalau propana, kalau saya lukis propana, C3H8. Okey, molekul kedua C3H8. Okey, antara dua molekul ni ada ikatan kovalen van der Waals. Okey, ada ikatan kovalen iaitu daya tarikan van der Waals. Ada daya tarikan van der Waals, tapi van der Waals ni lemah kan? Okey, antara dua molekul ni dia tidak ada ikatan hidrogen. Sebab apa? Hidrogen tadi hanya terikat kepada oksigen atau nitrogen atau fluorin yang lebih elektronegatif. Tapi dalam propana tak ada atom-atom tersebut. Maka antara molekul propana dengan propana hanya ada daya tarikan van der Waals, tak ada daya tarikan hidrogen. Jadi kita kata kurang tenaga haba diperlukan oleh propana untuk mengatasi daya tarikan van der Waals yang lemah. Jadi takat didih propana lebih rendah berbanding takat didih etanol. Tengok, etanol 78, propana negatif 42. Okey, ini gambar rajah yang saya tunjuk tadi. Antara molekul etanol yang pertama dengan molekul etanol kedua ada daya tarikan van der Waals. Okey, dalam masa yang sama, okey, kedua-dua ni pun ada daya tarikan. Dia boleh terikat dengan air dan juga boleh terikat sesama sendiri dengan ikatan hidrogen. Dan ikatan hidrogen ini adalah ikatan yang kuat. Jadi lebih banyak tenaga haba diperlukan untuk mengatasi daya tarikan antara ikatan van der Waals dan juga ikatan hidrogen. Okey, yang kedua, kesan ikatan hidrogen terhadap sifat fizik adalah keterlarutan dalam air. Okey, so etanol, kita tahu etanol ni dia kata etanol kalau ikutkan adalah ikatan kovalen. Kovalen ni sebenarnya sukar untuk larut air. Tapi oleh kerana kehadiran
kehadiran ikatan hidrogen yang boleh terbentuk antara molekul air dengan etanol. Okey, molekul air dengan etanol dia menyebabkan etanol boleh larut dalam air. Okey, etanol boleh larut dalam air. Alright. So ini adalah ikatan hidrogen. So saya harap fahamlah ikatan hidrogen ni. Okey, ikatan hidrogen dalam masa yang sama sebenarnya kita ada belajar juga ikatan kovalen di sini. Alright, so apakah soalan-soalan yang selalu sangat ditanya untuk subtopik ni? Subtopik ni adalah subtopik yang baru, tahun lepas tak ada. Okey, so apakah yang dimaksudkan dengan keelektronegatifan? Kekuatan atom dalam molekul untuk menarik elektron. Biasanya atom-atom ni bila dia tarik elektron, okay, dia akan membentuk ion negatif lah. Secara umumnya keelektronegatifan meningkat dari kiri ke kanan merentasi skala dan juga menuruni kumpulan. So kalau kita tahu ni kumpulan 1, kumpulan 2, 13, 14, 15, 16, 17, 18. So kita tahu semakin ke kanan keelektronegatifan akan bertambah. Okey, kalau kumpulan 1 dan 2 ni biasanya dia akan jadi ion positif 1, positif 2. Okey, kalau 15, 16, 17 ni dia akan membentuk ion yang negatif kan. Okey, apa yang dimaksudkan molekul polar? Okey, molekul polar bukannya beruang polar ke beruang koala, bukan. So polar ni dia kata molekul yang mengandungi ikatan polar. Ikatan polar terbentuk apabila terdapat perbezaan dalam keelektronegatifan atom. Sebab kita tahu hidrogen positif, oksigen negatif. Okey, bila kedua-dua ni ada dalam satu molekul, dia akan membentuk yang ni lah saya kata yang ni positif, yang ni akan membentuk negatif. So dia akan jadi berpolar. Alright, seterusnya ikatan contohnya adalah ikatan antara hidrogen klorida. Kata atom klorin lebih elektronegatif berbanding hidrogen, maka keelektronegatifan lebih tertarik kepada arah atom klorin, menyebabkan atom klorin mempunyai charge separuh negatif, membentuk simbol delta H. Okey, delta negatif. Manakala positif, okey, positif. Ni macam toge kan, nampak macam toge je. Okey, sebelum ni kita belajar kalau ion adalah ikatan ion, tapi ini bukan ion, ini separa negatif. Dia bukan ion, tapi dia ada polar, dia boleh ada berpolar, ada sedikit tarikan negatif dan positif. Okey, klorin ni lebih negatif, so ini negatif, hidrogen lebih positif. Alright. Seterusnya, bagaimana, adakah semua molekul polar boleh membentuk ikatan hidrogen? Kata tidak. Ikatan hidrogen hanya terbentuk antara atom hidrogen daripada satu molekul dengan atom fluorin atau oksigen atau nitrogen dalam molekul yang lain. Okey, ini adalah contoh soalan. Okey, soalan ni nanti saya akan screenshot dan bagi, kita akan bincanglah. Ni soalan dia. Okey, soalannya antara berikut yang manakah merupakan menerangkan tentang ikatan hidrogen. So ada A, B, C, D. Antara molekul berikut yang manakah boleh membentuk ikatan hidrogen? Okey, kalau amonia ni dia ada NH3. Ini formula dia. Hidrogen klorida adalah HCl. Hidrogen sulfida adalah H2S. Sulfur dioksida adalah SO2. So yang manakah boleh membentuk ikatan hidrogen? Alright. Ketiga, berapakah bilangan maksimum ikatan hidrogen yang boleh dibentuk oleh satu molekul air? Okey. Air, itu soalan objektif. Nanti cuba buat dulu. Okey, soalan strukturnya air ataupun H2O wujud sebagai cecair, manakala hidrogen klorida wujud sebagai gas pada suhu bilik. Jelaskan fenomena ini berdasarkan pembentukan ikatan hidrogen. Okey, ini yang cerita pasal takat didih tadi. Cuba tengok balik nota pada takat didih. Kenapa HCl dengan H2O takat didihnya adalah berbeza? Okey, yang terakhir terangkan mengapa ais terapung di atas permukaan air berdasarkan ikatan hidrogen. Okey, ini adalah soalannya dan kita akan bincang apakah jawapannya nanti. Okey.